Akak baru sampai daripada Singapura ke KL ya hari ni. Betul. Apa program akak tu? Sebenarnya program akak dia tak berlaku kerana kita memerlukan bekerjasama tim. Jadi kalau tim ada yang tak siap, jadi kita postponekan untuk bila masa tim semua dah boleh sesuaikan masa tu lah. Jadi Program? program akak program Ah. akak memang kita sekarang sedang ingin melancarkan awareness tentang konten akak pasal trauma sebenarnya, trauma reset. Perkara tu adalah yang akak dah research sebenarnya daripada tahun lepas. 2 tahun lepas lah. Tapi tahun lepas program workshop tu dia dapat dilaksanakan in face to face lah. Kita tak buat via Zoom. Jadi alhamdulillah sambutan tu sangat menarik. Cuba Kak cerita sikit macam situasi yang bagaimana benda-benda yang dimaksudkan trauma tu. Okay, trauma dia ada dalam 4 bahagian. Kadang-kadang kita lihat daripada dia macam dia boleh mengganggu kita punya sifat kita macam ibarat people pleaser, tabiat yang kita suka please orang, kita tak kenal identiti kita dan kita jadi follower, ikut aja. Kita tak berani nak ketengahkan atau nak menonjolkan diri. Maksudnya? Ada juga situasi macam bila kita harus membuat keputusan, kita takut nak buat keputusan juga. So ini adalah kaitan yang berkait dengan identiti dan trauma ada sangkut paut yang affect lah. Dia sebenarnya affect kita punya penampilan diri yang kita nak nonjolkan sebagai seorang yang confident dan seorang yang percaya diri, tapi dia boleh membataskan karakter dan sifat kita tu. Okey Kak, cerita tentang trauma ni, apa ni? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Jom kita mulakan majlis kita ni dengan suratul Fatihah dulu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya rasa tertarik untuk sekejap saya tengok teks pun boleh saya type apa ni. Itu macam mana je trauma? PR? Trauma, T-R-A-U-M-A. T-R-A-U-M-A. Okay, trauma. Okay. M-A. M-A. Tu akak dah ada gambar. Alamak. Trauma. Ada ke tak tu? Itu trauma. Dia muka tapi keluar tak? Oh, dia tak show balik. Okay. Kak, untuk kita nak ceritakan tentang trauma ni,
saya rasa saya ada jumpa satu ayat ni. Kita baca dulu sikit. Saya Boleh? baca dulu sikit, nanti saya bacakan makna dia sekali. Mungkin ada sesuatu yang boleh akak kaitkan. Macam tu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ma'arij. Saya baca daripada ayat 11 hingga 39. Bismillahirrahmanirrahim. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعملون balik كلا إنا خلقناهم مما يعلمون صدق الله العظيم. Saya bacakan terjemahan dulu. Padahal masing-masing diberi melihat sesetengah yang lain pada saat yang demikian, orang yang kafir suka kiranya dapat menebus dirinya dari azab itu dengan anak-anaknya sendiri dan isteri serta saudaranya dan kaum kerabatnya yang melindunginya. Biasalah ini maksudnya dia nak cerita kalau kita kat dunia ni kita kesusahan, kita mesti nak cari adik-beradik, cari isteri, cari anak, cari suami untuk dapatkan perlindungan. Tapi dekat akhirat nanti macam tu juga. Kita carilah ahli keluarga untuk bagi pertolongan. Dan juga sekalian makhluk yang ada di bumi, kemudian diharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Allah kata, tidak sekali-kali sebagaimana yang diharapkan. Sesungguhnya neraka yang disediakan baginya tetap menjulang-julang apinya.
membakar serta menggugurkan kulit ubun-ubun dan anggota tubuh. Anggota tubuh badan. Neraka itu juga memanggil dan menarik orang yang membelakangi serta berpaling dari kebenaran dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya dengan tidak membayar zakatnya. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, lagi bakhil kedekutnya. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah. Ini saya nak nyatakan yang kaitan tajuk kita hari ini, trauma. Kita nak cerita pasal trauma. Jadi, ayat ni bermula dengan ayat 19 surah Ma'arij ni. Allah kata sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, lagi bakhil dan kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia sangat resah, gelisah. Dan apabila ia peroleh kesenangan, ia sangat bakhil. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, iaitu orang yang tetap mengerjakan sembahyangnya. Dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum. Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Dan mereka yang percayakan hari pembalasan dengan mengerjakan amal-amal yang soleh sebagai buktinya. Dan mereka yang cemas takut daripada ditimpa azab Tuhannya. Kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak patut bagi seorang pun merasa aman terhadapnya. Dan mereka menjaga kehormatannya, kecuali kepada isterinya atau kepada hambanya. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Dan mereka yang memberikan keterangan-keterangan yang benar lagi adil masa mereka menjadi saksi. Dan mereka tetap memelihara sembahyangnya. Mereka yang demikian sifatnya ditempatkan di dalam syurga dengan diberikan penghormatan. Maka apakah yang menyebabkan orang-orang kafir yang menentangnya, wahai Muhammad, datang berkejaran di sisimu sambil mereka berkumpul puak-puak di sebelah kanan dan di sebelah kirimu? Patutkah tiap-tiap seorang dari mereka berharap supaya dimasukkan ke dalam syurga yang penuh nikmat sedang ia tidak beriman? Tidak sekali-kali. Mereka yang kufur, ingkar, tidak akan memasukinya. Tidak akan dapat memasukinya. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa mereka sedia mengetahuinya. Dari apa yang mereka sedia. Sadaqallahul azim. Kembali balik kepada yang kita ceritakan tadi. Pada yang baru masuk, mungkin ada yang dah masuk. Kita sekarang ni sedang membicarakan bab trauma. Trauma ni kita nak faham lah. Saya ada tetamu yang bernama Puan Aisyah. Beliau adalah orang Singapura. Hari ni dia datang ke Malaysia untuk, dia biasa dengan Malaysia ni. Kalau tanya jalan ke mana kat Malaysia ni, kalau kena naik transport, dia dengan saya, dia lagi terror lah. Saya tak tahu sangat. Sebab kita orang Malaysia, jalan tempat sendiri kan, pergi mana naik kereta sendiri. Jadi Kak Aisyah ni rata-rata. Dia juga adalah seorang terapis. Jadi kita berkongsi pengalaman dengan Kak Aisyah lah. Apa yang Kak Aisyah nak sampaikan tentang trauma ni. Jadi Kak Aisyah cuba fahamkan kita orang pasal dia trauma ni, Kak Aisyah. Silakan. Okey. Sebenarnya Kak Aisyah mengajar sebenarnya untuk individu daripada dua aspek. Satu, kalau mereka betul-betul memerlukan pertolongan sebagai konsultasi, itu yang Kak Aisyah membantu diorang dalam konsultasi. Tapi yang kedua, Kak Aisyah juga ajarkan individu untuk memperkasakan diri. Itu adalah utusan Kak Aisyah kali ni lah, dan tahun ni untuk ke KL. Sebab
kita sudah melalui banyak sebenarnya uh, challenges seperti kita baru lepas COVID, kita Mhm. dalam kehidupan kita dah melalui fasa-fasa kehidupan seperti masa anak kecil, masa remaja, fasa kahwin jadi ibu, lepas tu anak dah besar jadi remaja. Jadi dalam dalam perjalanan hidup kita, kita akan lalui kesukaran, dan kadang-kadang dia boleh situasi itu boleh jadikan kita dalam keadaan trauma. Itu adalah satu Mhm. kaedah yang kita boleh nampak daripada sudut, kerana itu adalah keadaan kehidupan. Tapi kenapa kita, atau macam mana kita boleh ke tahap bila kita trauma tu kita boleh jadi histeria. Hmm. Itu yang perkara yang mungkin uh, yang boleh membuat kita sehingga kita lupa jati diri kita yang sebenar. Mhm. Dan kaedah lagi satu adalah perkara yang mungkin daripada bayi, daripada genetik kita, kita dah ada muscle atau kromosom tu. Kromosom tu Mhm. dah ada dalam genetik kita, yang kita akan sudah ada laluan trauma yang sudah berada di diri, dalam diri kita generasi ke generasi. Jadi dia adalah daripada dua sudut ni lah yang kita nak lihat. Dan coping mechanism manusia seperti kita wanita atau lelaki, kita ada satu ni perkara yang kita kenal, yang kita panggil inner child, suara hati, suara Oh, hati dalaman. tentang suara hati ya dalam hal dalaman. Kejap ya Kak Aisyah. Um, bagi yang mendengar, harapnya dapat tap-tap, tapping-tapping sikit supaya kita dapat perhatian lagi. Benda sesuatu yang baik untuk dikongsikan ramai. Kerana mutakhir ni, di akhir-akhir ni memang manusia banyak masalah ini tentang jiwa. Dan cuba kita fahami, kita juga nak fahami tentang apa tadi? Inner Inner child. child. Okey. Itu yang dalam surah tadi, yang saya bacakan tadi, surah yang ke-70 itu surah Al-Ma'arij, ayat 19. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah. Mana datangnya resah gelisah tu? Daripada dalam inner child dia tu. Bila inner child dia berbicara dengan yang tidak sepatutnya, maka dia akan terbit pada peribadi seseorang tu. Betul tak Kak Syah? Betul. Jadi dia memang affect jati diri seseorang tu, ketenangan dia, confident level dia, cara penampilan dia, mungkin akan menjejas kewibawaan dia sekali. Dan Hmm. mungkin orang akan cakap uh, like it's not her. Macam kalau orang kenal dia, Mm-mm. kenapa bila dia mengalami situasi kesukaran atau benda yang cross path atau trigger, dia akan uh, tak seperti biasa, dia tak setenang yang orang sangkakan apa Mhm. yang berlaku daripada sudut tu. Dan mungkin kadang-kadang orang boleh salahkan keadaan atau situasi tu kerana orang tak faham yang sebenarnya bukan keadaan atau situasi. Sebenarnya pengalaman hidup ni, kita ada banyak kaitan yang kita kadang-kadang tak sadar. Jadi itu yang sebenarnya kita nak kena lihat banyak sudut dari mana datangnya suara hati. Kerana kadang-kadang Hmm. suara hati datang daripada uh, confidence level kita, dan belief system kita, kepercayaan diri kita. Hmm. Banyak banyak sebenarnya sudut yang kita nak kena lihat. Tapi macam mana kita nak lenggokkan diri kita, macam orang cakap, to be yourself,
you have to be truthful. Kita kena honest, truthful Arina situ. Dan bila I'm not myself, ada juga orang cakap I'm not myself today. Kan kalau dia Ha. jumpa kawan, ada hari yang dia akan cakap, hari ini saya bukan diri saya. Harap maklum, hari ini saya tak macam biasa. Orang akan cakap macam gitu. Ya, itu yang Ah, jadi itu kenapa? adalah situasi. Jadi itu adalah situasi-situasi kerana keadaan kehidupan kita sekarang terlalu berkecamuk dengan stres, persepsi diri, ekspektasi, uh, dan kita punya ekspektasi dia banyak. Kadang-kadang orang boleh tengok daripada banyak sudut. Dan people pleaser, kita nak menyenangkan hati orang, kita terlupa yang kehidupan kita adalah, yang pertama adalah untuk kita mendapat keredaan Allah dan menyenangkan keadaan, seperti kita akan protes Allah dahulu. Tapi orang akan pandang tu seperti biasa. Tapi itu adalah itu adalah kesimpulan manusia lah, kerana priority kita tu yang kat mana kita letak. Dan itu akan menjejas inner child kita, suara hati kita tu. Boleh tak ceritakan sikit tentang apa tu suara hati yang macam mana? Kadang-kadang suara hati ke suara telinga ke suara bisikan? Tiga sudut ni Ustazah dah cerita ni. Suara hati, suara bisikan. Uh, Okey, suara hati sebenarnya datang daripada vibration. Vibration atau debaran. Debaran hati kita, bagaimana kita nak menangani sesuatu atau menghadapi sesuatu. Dia datang daripada kerana kalau kita dapat nurture diri kita sebagai seorang yang tenang, untuk bila kita dalam keadaan tekanan, ada tekanan yang melanda, kita dapat tenangkan dia, dan kita tak dapat, jantung kita akan rasa berdebar, itu ada perkara biasa. Tapi suara hati kita tu tak akan rasa macam kalut. Okey. Itu adalah Itu satu keadaan reaksi kita. itu tentang inner Kalau inner kita kalau kita inner child, inner child inner kita. child. Kerana kita tengok daripada jadi inner child tu sebenarnya kita harus didik dia untuk menjadi matang. Dia kematangan inner child tu tidak bergantung kepada umur. Kerana dia ada fasa-fasa keremajaan, dia ada fasa-fasa kebudak-budakan, dia ada fasa-fasa kedewasaan. Okey, Jadi maknanya dia kena yang kita okey. Teruskan. jadi kalau kita faham tentang vibration kita, bila kita macam tadi kita start, why am I not myself today? Hari ni saya tak macam biasa. Tu ayat dia. Hari ni saya tak macam biasa. Kenapa saya tak macam biasa? Kerana dari pagi saya bangun, saya punya hati saya tak rasa tenteram. Hati tak rasa tenteram, hati tak rasa tenang. Ada satu perkara yang akan berlaku. Mungkin boleh rasa insting. Itu dah insting dah masuk dah. Insting makna firasat hati. Itu dah masuk insting. Jadi kadang-kadang inner child kita dia dah bergetar. Dia dah takut lah. Dia dalam keadaan ketakutan. Itu yang bila kita ada hari yang kita rasa berdebar,
Mm-mm. Dan adakah itu akan menjadi satu trauma? Ah, Belum lagi sebenarnya, belum sampai ke trauma. Mm. Trauma tu akan sampai bila ketakutan kita ke tahap sampai kita dah tak boleh kawal diri kita lagi. Mm. Ibarat sampai kita boleh uh, shiver atau kita menggigil dan kita tak boleh berhentikan um, menggigil kita tu. Dia dah Mhm. itu adalah tahap trauma yang itu adalah reaksi tahap trauma lah Mhm. yang kita nak uraikan hari ini dulu, untuk Mhm. fahamkan lah. Kerana kalau orang cerita pasal trauma ni, dia banyak sangat sudut dan kadang-kadang orang mungkin keliru trauma yang macam mana orang ni hadapi. Mhm. Kerana tadi yang ini kita baru leraikan trauma tentang debaran hati, degupan Mhm. jantung, getah. Trauma ni adalah trauma yang memang datang daripada jiwa kita, Mhm. dan dia datang daripada dalaman kita. Mhm. Trauma kedua adalah trauma kedua adalah trauma yang datang daripada luar. Mhm. Bila trauma tu datang daripada luar, Mhm. kirakan orang ini trigger kita punya diri, yang kita ada memori lama atau yang kita ada masa-masa uh, kehidupan yang kita dapat ingat. Macam kadang-kadang kita ada deja vu tau, macam uh, benda ni familiar tapi di mana dia macam kaedah macam gitu. Dan Mhm. kita kadang-kadang dapat nampak perkara tu akan datang berlaku kepada diri kita, tapi kadang-kadang kita tak perasan yang benda itu akan berlaku. Jadi bila benda tu kita perasan benda tu dah berlaku, macam kita dah dapat deja vu, trauma tu masih boleh dikawal. Tapi Mhm. kalau kita tak expect trauma tu, kita expect perkara tu berlaku, macam benda tu macam caught off guard atau caught Mhm. by surprise, trauma tu boleh jadi benda yang buat kita tersentak dan tersentuh. Dia boleh jadi trauma mendalam lah. Mhm. Itu adalah senario yang hari ini kita boleh ketengahkan tentang isu atau konteks trauma ni, untuk fahamlah, Mhm. untuk memahami diri, dan untuk faham kadang-kadang keadaan selalunya kita akan selalu react. React adalah Mhm. perkara pertama yang selalu manusia akan bila ditegur, manusia akan terus react. Mhm. Jarang kita akan nampak orang yang pause Mhm. lepas tu dia respon. Mana lebih bagus? Yang lebih baik sebenarnya pause dulu dan respon. Nanti ada yang cakap lambatlah bertindak macam mana? uh, Sebenarnya kalau kita react, kadang-kadang dia boleh membawa padah. Hmm. Kerana ada reaction tu, kalau kita tidak mencegah, dia boleh mendatangkan uh, penyakit lain yang boleh melanda Hmm. diri kita. Kerana kita ibarat mengulang-ulangkan perkara tu, jadi kita sebenarnya escalate climax yang benda tu start level 1, lepas tu dia boleh pergi level 2, dia boleh pergi level 3, pergi level 4 Hmm. sampai level 5. Jadi itu adalah perkara yang kita berulang-ulang, itu yang dia boleh naik peningkatan, yang Hmm. boleh sebenarnya mencetus kepada perkara yang macam heart attack, panic attack, Hmm. benda-benda gitu. Bila kau sebut tentang macam berkenaan apa bila kita terus react mungkin mengundang penyakit yang lain ataupun kesan yang lain kan. Membuatkan saya teringat selain daripada ayat yang tadi iaitu surah Ma'arij ayat 19, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah kan.
Dia punya tu dia macam uh, reaction dia tu orang kata uh, tanpa panduan lah, mengikut gelisah dia lah. Saya teringat dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang mana uh, ayat 45 tu berbunyi wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah kamu dengan pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Maksudnya dekat situ bila kita ada masalah, sabar dulu. Solat kat situ boleh kalau dalam keadaan yang cepat, doa dulu. Yang kedua, solat. Solat yang dikata kita sembahyang. Dan tadi pun kita baca banyak ayat yang tadi tu untuk memperbaiki ni. Apa-apa masalah pun tengok tadi kan ayatnya. Tadi yang kita baca tadi tu. Dia banyak juga suruh solat. Apa-apa masalah, dia kembali dengan solat. Wallazina hum yang mana tadi tu? Wallazina hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka menjaga solat-solat mereka. Kalau jaga solat tu, insya-Allah banyak perkara yang boleh leraikan lah. Dia tak ada pun Allah tak adalah pun segeralah bertindak, tak kan. Tapi dalam ayat tu bermula daripada surah Al-Baqarah, dan banyaklah saya baca, saya mengajar tadabbur dan baca kitab-kitab Al-Quran ni kemudian tadabbur. Masalah yang besar. Tapi Allah bukan sekadar yang kecil-kecilnya masalah tau, masalah yang besar. Allah suruh perbaiki dengan solat. Betulkan solat, kembali bersolat. Macam tu. Jadi satu benda yang saya dapat kaitkan dengan bila akak ceritakan tentang ni, solat ni macam tadi, bagi masa dulu kan. Jangan terus react. Macam tu. Okay, maknanya bagi yang siapa join dengar kepada kita dengan join kita punya perbicaraan pada petang ni, petang ni, minta terbaik untuk tapping sikit supaya kita nampak ada orang yang mendengar, dan rasa ini adalah ilmu yang bernilai. Sekarang kita sedang membicarakan tentang trauma. Invisible wound. Betul, trauma dan invisible wound. Apa benda tu Kak? Invisible wound. Wood. Maksudnya? Wound. Healing the invisible wound. Luka dalaman. Luka dalaman. Invisible. Invisible. Itulah. Kalau tak nampak tu, dia mesti kena tengok tulisan juga baru apa ni. Okay, jadi bila luka dalaman ni perlu dirawat. Tapi sebelum kita nak rawat tu, kita kena tahu mana puncanya, apa masalahnya tentang dalam diri kita ni. Kan? Dia ada apa jenis dia, penyakit trauma yang dialami tu. Yang kita baru tahu yang disampaikan Kak Aisyah tadi, pertama dia tentang apa? Inner child dia. Yang kedua, luarannya masalah. Betul tak Kak? Yang ketiga belum lagi kan? Betul, external influence, betul. Okay, jadi apa yang akan nak sampaikan lagi? Dapat sampaikan lagi. Okay, untuk sebenarnya untuk kita manusia ni, kita ada level penerimaan sebenarnya. Level penerimaan seperti bagaimana kita selalu fikir like dalam bahasa Inggeris, what others think about me. Selalu kita akan fikir what others think about me, what does people think about me. Dia selalu fikirkan apa orang bersangka tentang kita. Sangka baik ke sangka buruk. So ini adalah
area sangka jugalah. Mhm. Jadi kalau kita zoom daripada fokus kita kepada diri kita sendiri, Mhm. kita akan memikirkan cara untuk membahagiakan diri kita sebenarnya. Daripada kita uh, rely on Mhm. orang untuk membahagiakan kita. Kirakan kebahagiaan dan kegembiraan itu. Macam mana Mhm. kita nak macam mana kita nak raise kita punya keperluan sebenarnya, yang sebenarnya kita harus meningkatkan kebergantungan ke atas diri sendiri, seperti independent lah, jadi independent. Itu adalah Mhm. satu tahap macam reliability, macam boleh dependent, bergantung dengan diri sendiri, memerlukan diri sendiri punya um, pandangan atau sudut. Tapi kebanyakan orang akan cakap yang takkan nak berbual dengan diri sendiri, kan? Mhm. Orang kata Mhm. sampai kalau berbual dengan diri sendiri akan naik kepada topik ustazah tadi, berbisik-bisikkan pula. Kita akan pergi ke Mhm. tahap bisikkan. Mhm. Dan Mhm. adakah kita harus dengarkan bisikan tu pula? Mhm. Jadi dia memang tahap tu memang kena faham kenapa kita harus memperkasakan diri. Dan sebenarnya Kak Syah ajar teknik-teknik untuk memperkasakan diri. Sebenarnya itu Mhm. adalah perkara asas, seperti kalau kita cakap pasal self love, self Mhm. care, dan uh, ada orang fikirkan tentang people pleaser, tapi kita fikirkan yang kita sebenarnya boleh membahagiakan diri kita dan satisfy diri kita. Tak perlu Mhm. untuk orang nak beri pemberian itu baru kita rasa puas. Mhm. Jadi dia ada tahap level kat situ pula yang kita nak tengok Mhm. daripada sudut tu. Okey. Hmm. Ah, jadi go on terus, kita pergi kepada tu bagaimana? Hmm. Jadi kalau kita nak membahagikan diri, kita sebenarnya kena kenal diri kita dulu. So kita kena uh, kenal diri, kenal Mhm. diri, kenal jati diri, kenal reaksi diri kita. Mhm. Kerana kadang-kadang bila kita tak tahu habit reaksi kita, uh, kadang-kadang kita terbawa-bawa, overflow kan. Jadi itu yang kadang-kadang boleh jadi overbearing jugalah. Jadi kita kena manage kirakan mindfulness lah. Ada satu action ni kita memang kena pergi tahap mindfulness. Kita kena aware dan kita boleh tahan diri kita daripada kita react impulsively. Hmm. Okey, macam dalam mengenal diri tu dari sudut apa lagi? Tadi akak kata jelaskan lagi lah tentang kenal diri tu yang dimaksudkan dengan jiwa kita ni. Hmm. Jadi bila kita kenal diri kita, kita memang harus sadar yang kita memang ada suara hati yang kita cakap tentang inner child tu. Jadi Hmm. sebenarnya inner child tu kita sebenarnya harus jaga dia, seperti mana kita diamanahkan untuk jaga tubuh badan kita, physical form. Hmm. Kita memang kena jaga inner child kita kerana dia adalah level soul, Hmm. emotional dengan spiritual as well. Mhm. Hmm. Okey. Jadi inner child tu dia, kalau inner child kita yang seperti tadi penjelasan ada 3 tahap kan. Dia Mhm. akan ada yang kebudak-budakan, dia akan Mhm. ada yang
yang remaja, dan dia ada tahap yang dia dah dewasa atau kematangan. Jadi Mhm. mungkin ramai fikirkan, oh, inner child dia kebudak-budakan. Uh, Hmm. Ramai mungkin fikirkan kebudak-budakan tu ibarat macam childish. Tapi sebenarnya Hmm. kalau kita uh, dah fasa umur 45 tahun tapi Mhm. kita masih ada inner child yang kebudak-budakan, sebenarnya itu menunjukkan yang kita mempunyai inner child yang sihat, kerana kita boleh Mhm. menghidupkan liveliness kita. Seperti Mhm. kita boleh meriangkan diri kita, kerana sifat anak-anak atau kebudak-budakan tu dia ada sifat pelupa yang dia tak, bila lepas dia kena marah pun dia akan lupa dan dia akan be normal back. Dia Mhm. takkan ambil hati tersinggung, dia tak akan sensitif. Dia boleh cepat dia move on, dan dia jadi ceria balik. Hmm. Ah, so memang ada uh, principle yang sebenarnya kita kena faham tahap kenapa inner child kebudak-budakan tu dia sebenarnya ada dia punya role, ada dia punya uh, purpose. Hmm. Bukan dia baik atau bagus sangat, atau bukan dia ada dia punya disadvantage. Mhm. Sebenarnya kita harus faham macam mana kita nak ketengahkan kekanak-kanakan kita tu, kebudak-budakan kita tu. Bila Hmm. masa kita nak ketengahkan kebudak-budakan kita tu, Mhm. tempat situasi mana. Jadi dan kalau kita mempunyai inner child yang matang, dia sebenarnya tak dia sebenarnya tak akan jadi shallow thinking yang orang cakap kan. Bermakna hati dia tak akan senang terguris, kerana inner child remaja tu dia kuat merajuk. Oh, remaja kuat merajuk. Hmm. Inner child remaja tu lebih teruk merajuk dia dari dan orang fikirkan inner child yang kebudak-budakan tu yang childish. Mhm. Tapi inner Hmm. child remaja tu dia lebih sensitif, dia kuat merajuk. Mhm. Then kalau kita dah reach level inner child yang dewasa, Mhm. dia ada fasa yang dia ada peringkat dia sangat serius. Hmm. Jadi kalau kita tak faham inner child kita punya fasa-fasa atau reaksi yang merajuk, atau suka gelak ketawa, geriang, atau yang serius, kita boleh kita memang salah tafsir diri kita lah. Mhm. Kirakan kita sendiri tak faham diri kita. Hmm. Tapi dia rasa macam kalau merajuk pun orang faham. Kalau tak merajuk orang tak faham. Kerana fasa yang orang tak faham tu, dia ada dua kaedah. Satu, orang yang care atau Mhm. bother. Satu, yang don't bother. Yang tak Hmm. faham tu mungkin dia memang macam ibarat dia respon atau dia tak nak respon, kan? So kita Hmm. fikir dia tak nak respon ke dia tak nak dia tak nak Hmm. bereaksi, yang mana pula kita nak letak dia, kan? Hmm. Tapi itu pun bergantung dengan cara dia dah mengatasi liku-liku hidup. Itu adalah reaksi. Kirakan kalau dia memang dah biasa dengan challenges dalam hidup dia, dia memang dah level 6 NUMB. 6 makna dia dah jadi ala bisa tegal biasa lah. Ibarat Mhm. dia dah tak akan act enthusiastic lagi. Jadi Mhm. dia reaksi dia macam orang tengok, dia dengar ke tidak, dia Hmm. dia faham ke tidak. Mhm. Kan pasal dia macam
melankoli lah, kirakan kalau kita panggil tu macam Hmm. melankoli, serius, tak reaksi, Hmm. dan muka dia tak ada, dia memang tak, kita tak faham dia faham ke dia tak faham, kerana dia tak buat satu expression langsung, gitu. Hmm. Okey. Lah tadi apa yang nak tanya tu? Um, alah. Tadi ada benda masa yang Kak cakap tengah-tengah tu, ada macam nak cakap sesuatu yang ada kaitan dengan yang Kak cakap tadi. Terlupa lah pula. Okey, jadi saya ulang Nah, balik bagi siapa-siapa yang baru datang. Sekarang kita tengah bicarakan tentang trauma. Trauma ni ada 3 bahagian dan kita baru ceritakan tentang trauma dari sudut inner child dan luaran cakap apa Kak? Tadi uh, inner child, luaran yang luaran kita cakap pasal environment lah, kita boleh uh, namakan dia environment atau external. external. Okey, yang kedua? Kalau dalaman tu internal. Okey, tadi maknanya yang pertama kita cakap tentang internal, yang kedua external. Okey, dalaman dan luaran. Yang ketiganya apa Kak? Belum masuk lagi. Yang tiga tu adalah datang daripada genetik. Oh, genetik. Genetik yang dia memang dah ada dalam kita punya jati diri. Dan Hmm. trauma tu dia tak akan bangun dengan kadang tidur. Dia tak akan bangun unless dia di-triggerkan, unless Hmm. dia dihuraikan, unless dia dicetuskan. Contoh? Dia bukan perkara yang kita boleh ketuk dan dia akan bangun. Tak. Dia tak Hmm. boleh diketuk. Kerana dia tak akan sadar bila trauma tu berlaku. Contoh bagi Tapi reaksi, ha. Sebab saya tak nampak lagi. Kalau inner drive tu dia gerakkan inner drive lah. Inner child child, dia dalam dalaman dia apa dia jiwa dia sendiri, getaran daripada daripada segi jiwa sendiri. emosi. Emosi. Kalau external daripada luaran kena provoke ke macam tu lah ya. Kan? Betul. Betul. Kalau yang yang apa yang genetik ni saya tak berapa faham. Yang genetik ni dia sebenarnya memang, let's say keluarga tu memang dia ada genetik yang panas baran. Panas Oh. baran Mm-mm. Jadi dah keturunan orang cakap Mm. datuk dia macam gitu, sebab itulah dia macam gitu, dia ikut datuk dia. Oh, okey. Lepas tu? Jadi itu dan itu adalah trauma, itu ada trauma genetik. Cuma Mm. trauma genetik ni dia takkan terkeluar kalau kita tak cari tahu. Kita kena Hmm. seek dia. Ibarat macam perkataan spelling dia SEEK, kita kena seek, kena cari tahu, kena tahu reaksi aku ni memang ada level trauma. Macam mana boleh trauma ke tahap, macam mana boleh trauma kenapa Mm. itu adalah satu trauma yang nombor 3 ni, dia memang susah kita nak detect. Dia Hmm. tak senang detect. Seperti yang tadi, kalau kita cakap trauma inner child tu senang detect. Mm. Trauma eksternal, orang punya influence, yang luaran punya influence, kita boleh Mm. detect. Tapi Mm. trauma yang genetik ni, atau keturunan ni, susah nak detect. Dia Mm. memang banyak banyak family punya trauma tu memang kita kena berbicara dengan keluarga saja, because Mm. dia datang daripada historical family punya, let's say uh, ancestors punya story itulah. Kerana Mm. karakter-karakter tu kadang-kadang orang tu dah meninggal, kita tak tahu Mm. datang daripada mana. Mm. Jadi dalam urusan kerja atau macam Kak Aisyah, macam mana Kak Aisyah boleh detect trauma yang generational ni?
Mm-mm. Itulah kaedah yang Kak Aisyah menggunakan analisis. Memang akan ada analisis lah. Kita akan An- lalui fasa analisis, fasa questionnaire atau fasa untuk perkiraan jati diri. Itu sebenarnya mm, Kak Aisyah punya strength lah. Di mm, mana bila kita dapat faham jati diri kita, mm, itulah yang kita tahu whether kita ada trauma tak dalam kehidupan kita atau dalam mm, diri kita. mm. Baiklah, kita Yang ada boleh lagi affect kita punya trait. uh, kita tinggal lagi 8 minit untuk kita ni, insyaAllah. Siapa yang mendengar mudah-mudahan dapat manfaat. Saya ulangi lagi, kita sekarang cerita tentang trauma yang mana dah peringkat apa bentuk trauma, peringkat trauma tu yang iaitu internal, external dan juga genetik. Jadi uh, kenapa kena perlu tahu 3 peringkat tu? Sebab kita tak nak biarkan kita hanyut di dalam trauma. Sebab kita perlu hidup secara waras supaya kita boleh bertugas sebagai khalifah. Bila kita tidak dapat mengawal diri, kita nak bergantung dengan orang lain untuk memberi tanggungjawab macam surah Al-Ma'arij tadi. Rupanya sifat manusia tu suka bergantung dengan orang lain untuk menjadi tebusan pada masalah dia tu. Yang mana bila sampai ke akhirat pun macam tu juga. Dia buat dosa dekat dunia tu, dia buat dosa kat dunia tu macam-macam. Tapi bila dekat akhirat nanti, dia nak cari orang supaya dapat menjamin diri dia. Sedangkan setiap manusia itu akan memikul tanggungjawab. Memikul balasan apa yang dia buat. Apa yang dia buat baik, dapat pahalanya. Apa yang dia buat dosa, dapat balasannya. Masing-masing menanggung menanggung apa balasan masing-masing. Bukanlah ada ke akhirat nanti nak ada jaminan-jaminan yang lain. Okay. Jadi dalam kehidupan dunia ni kita mesti berhati-hatilah untuk menjalani kehidupan ni supaya kita tidak menjadi orang yang meminta-minta ataupun mengharap kepada manusia. Sebab Allah nak kita, sebagaimana kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sekurang-kurangnya 17 kali sehari tu, hanya Engkau ya Allah kami sembah dan hanya Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Maksud dekat situ kita sebagai hamba Allah, kita mengabdikan diri kepada Allah dan berdoa kepada Allah supaya beribadah kepada Allah, mensucikan Allah. Dan kita yang kedua tu wa iyyaka nasta'in tu dah hanya Engkau ya Allah kami mohon pertolongan, yang mana kita ni ditugaskan sebagai khalifah Allah. Bila dah jadi khalifah Allah ni ada tugas. Kita umat Islam ni sebagai khalifah dan pemimpin. Jadi bagaimana nak melalui itu, kita kena meletakkan kekuatan kita hanya kepada Allah dan pengharapan kita semua semata-mata kerana Allah, bukan pada manusia. Masalah yang jadi trauma ni, dia mengharapkan sesuatu yang lain. Dia lupa kepada Tuhan. Sebab manusia ni memang lemah. Manusia ni memang lemah. Tetapi dia akan menjadi kuat apabila dia bersama dengan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kuat, yang nyata jelas kuat tu, yang hebat adalah Allah. Namun bagaimana kita nak menjadi kekuatan itu, kita kena ada prinsip sebagaimana Puan Aisyah cakap tadi. Kita kena ada berdikari. Bukannya meletakkan pada sesuatu yang lain, orang lain yang kena settlekan. Kita yang kena settlekan diri kita. Kullu nafsin ra'in. Setiap manusia, setiap jiwa itu adalah pemimpin. Sekurang-kurangnya pemimpin itu terhadap diri dia sendiri. Belum kira lain lagi. Kalau dia sendiri pun tak terpimpin, bagaimana nak memimpin yang lain? Yang tu yang kena faham apabila kita mengalami trauma daripada 3 sudut tadi, inner child, internal, external dan genetik.
kita perlu mengatasi masalah yang dalam diri kita ni dengan memahami apa yang berlaku dalam jiwa kita. Sebab selalu kalau jauh daripada Allah, jauh daripada bimbingan Allah, bisikan dia adalah bisikan syaitan. Panduan dia kalau dia hidup environment yang tidak bagus dan cara jalan dia pun terikut-ikut. Budaya-budaya yang pada mata dia nampak, pada telinga dia nampak. Dan cara kehidupan yang daripada keturunan yang kehidupan dia macam tu, maka akan berterusan begitu. Melainkan dia mengisi ilmu untuk macam mana memperbaiki kehidupan dia. Dengan ilmu kita boleh merubah nasib kita. Kerana tidak, Allah dah kata dah, tidak tidak akan berlaku sesuatu kebaikan jika tidak manusia itu merubah diri dia sendiri. Dia yang kena uruskan. Tak nak uruskan macam mana kalau tak ada ilmu. Kalau tak ada mata untuk melihat, kalau tidak gunakan telinga untuk mendengar ilmu. Bagaimana jalan panduan yang sepatutnya. Kak Aisyah, Ya. kita ada 2 minit lagi. Bagaimana kesimpulan yang Kak Aisyah dapat nyatakan untuk perkongsian yang untuk hari ini? InsyaAllah kita akan bersama lagi bicara tentang ni. Untuk hari ni Kak Aisyah, apa rumusan yang Kak Aisyah ingin nyatakan sebagai pengalaman yang telah Kak Aisyah lalui sebagai terapis? So, kirakan take away lah Mm-mm. sebenarnya kita harus mengutamakan diri kita. Seperti kenapa kita harus mengutamakan diri kita? Sebenarnya ibarat diri kita itu adalah anugerah daripada Allah. Dan Allah telah dia telah create setiap individu unik. Jadi kalau kita tidak prioritas diri kita, bermakna kita tidak menghargai apa yang Allah dah cipta dan apa yang Allah dah berikan kepada diri kita. Jadi level dia adalah acceptance kita sebenarnya. Acceptance kita tentang banyak kaedah dan banyak liku-liku kehidupan tu. Acceptance tu adalah satu perkara yang sangat sukar, senang, macam ibarat senang aja cakap tapi susah nak buat. Because Itulah. kadang-kadang penerimaan tu is the take away untuk Dalam kita ilmu apa ni, tasawuf, dalam bab sifat mahmudah, acception tu maksudnya redha. Kan? Menerima dengan takdir itu kan? ya, ya. Seterusnya. Dan tawakal is also part of it kerana dia ibarat kita harus serahkan balik kepada Allah. Kerana kita selalu ambil control button, kita lah joystick tu, kita lah ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Tapi kalau joystick tu dah out, dah tak boleh pakai lagi, dah rosak, barulah nak tukar joystick kan. Macam mana nak tukar kalau joystick tu akal, otak. Kalau otak kita dah rosak, kita nak tukar otak. Takkan kita nak tukar otak kan? Kita harus memperbaiki diri, memperbaiki akal, pemikiran, memperbaiki berubah. Perubahan itu adalah penting untuk kita ambil supaya kita dapat move forward. Tinggalkan ni, atau kita sebenarnya tak boleh tinggalkan dan lupakan. Tapi kita boleh iriskan dia sebenarnya. Ada cara untuk iriskan dia. Yang Bagaimana lama-lama kita tu. nak padamkan masalah tu kan? Okey Kak Aisyah, saya rasa Betul. untuk petang ni capailah target kita. Kita nak menceritakan kepada berkongsi ilmu dan kepada rakan-rakan kita yang menyertai untuk mendengar live ataupun rakaman sebentar nanti, bahawasanya kita ni perlu menguruskan diri kita tentang jiwa kita ni. Yang mana bila jiwa ni dia akan terlibat dengan 3 perkara, iaitu inner child, internal dan external, juga apa tadi yang ketiga, genetik.
Benda kita perlu perbaiki. Ada ilmu baru boleh berubah. Tak ada ilmu macam mana kita nak berubah, betul tak? Betul. Jadi untuk kadang-kadang dalam proses untuk kita melalui proses ujian yang berat tu, kita perlu juga orang lain untuk membantu kita. Membantu untuk membereskan soal emosi ni. Kita perlu di peringkat awal orang yang akan uh, orang yang ada ilmu membantu kita dari segi rawatan ke sebagainya. Dan seterusnya kita hendaklah bergantung kepada Allah dan melaksanakan sendiri. Ada berdikari, bukannya bergantung seumur hidup. Sebab apa tak sembuh dia ni lah. Dia berubat dengan dia tak sembuh-sembuh. Katanya pandai. Sebabnya pergantungan dia pada orang yang rawat. Orang yang rawat tu boleh berdoa untuk dia dan buat sesuatu untuk dia. Tapi kalau kehidupan tu selagi ada nafas, dia perlu pergantungan kepada Allah. Ambillah ilmu untuk merubah, membuat sesuatu untuk dirinya. Okay, saya rasa setakat tu dulu. Terima kasih kalau ada yang mendengar dan mudah-mudahan ilmu ini dapat dikongsi seterusnya. Dan ini adalah permulaan lah antara bicara saya dengan Kak Aisyah, insyaAllah. Nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu. Waktu yang kita tak dapat janjikan bila, insyaAllah kita akan usahalah pada waktu yang sama, iaitu pada pukul 3 petang. Biasanya 3 petang saya ada free lah. Tapi harinya nantilah. Harinya bila waktu tertentu kita akan bagi tahulah. Harinya belum lagi. Ataupun kalau siapa yang selalu tengok TikTok ni, cuba intai-intai pukul 3 petang. Banda tahu kami ada bersama 3 hingga 4 petang. Kita akan berbicara tentang jiwa. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapatlah menjadi khalifah Allah, hamba Allah dengan sebaik-baiknya. Dia tutup majlis kita. Terima kasih Puan Aisyah, seorang terapis Singapura yang mana dia juga ada selalu mengadakan event untuk untuk merawat, belajar untuk merawat dan juga merawat jiwa. Okey. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Auf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kami sendiri. Mudah-mudahan dapat diperbaiki dan dimaafkan. Sehingga bertemu lagi di waktu yang diizinkan Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aisyah atas ilmunya.